أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersama-sama lagi dalam tadabbur harian Al-Quran. Insya-Allah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-214 daripada Mashaf. Harapnya insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang mempunyai kemudahan untuk membuka Mashaf, insyaAllah, untuk sama-sama kita menatapi, kita mempelajari, kita melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jazakumullahu khairan katsira kepada semua yang telah memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Hari ini kita di muka surat 214 ini kita akan bersama-sama di surah Yunus, ayat 43 sehingga ayat 53. Ayat 43 sehingga ayat 53, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil 'umya walau kanu la yubsirun innallaha la yuzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi dua ayat 43 dan juga ayat 44 daripada surah Yunus. Alhamdulillah. Hari ini kita akan tengok masih lagi kita sedang Allah Ta'ala sedang menceritakan kepada kita tentang apakah yang dihadapi oleh Nabi ketika berada di Mekah, ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, ketika berhadapan dengan orang-orang musyrik, ketika berhadapan dengan orang-orang yang menentang dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan tengok bagaimana susahnya, sukarnya, banyaknya kerenah, banyaknya penolakan-penolakan yang dibuat oleh orang-orang musyrik ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok pada hari ini Allah Subhanahu wa taala bercampur insya-Allah di dalam ayat-ayat muka surat ini 214 ni. Kita akan tengok sesekali Allah Subhanahu wa taala akan memberi hiburan, memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memujuk Nabi, memujuk para dai, orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana memanglah kita sebagai manusia akan menghadapi perasaan sedih, perasaan sayu, perasaan lemah ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak dakwah ni. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, 11 tahun berdakwah, mengajak manusia ni kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia menolaknya, bahkan mengadakan pelbagai perkara, pelbagai perancangan untuk menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah maka ayat-ayat ini bercampurlah di antara nak ceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang sedang berlaku. Allah Taala melihat apa yang sedang berlaku. Allah Taala tahu semua yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kita akan start dengan wa minhum. Allah Taala berkata wa minhum, di antara mereka, iaitu di antara orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menolak Islam itu, mereka ini man yanzuru ilaik, orang-orang yang melihat kepada kamu. Iaitu maksudnya sini ialah mereka ni bukannya tidak mengenali, tidak mengetahui, tidak mendengar, tidak melihat. Bukan mereka tak tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu. Jadi ada di kalangan mereka ni melihat-lihat saja, melihat daripada jauh. Ada yang melihat dan mendengar. Sebelum daripada ni ayat 42 kita telah baca bahawa Allah Taala menggelarkan mereka ni orang yang mendengar, tetapi mereka ini tidak mahu menerima, tidak mahu, hati mereka tu tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi itu, seolah-olahnya mendengar mereka itu adalah seperti orang tuli. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata mereka ni bukannya tidak melihat, ertinya mereka ni ada mata, mereka ni tidak buta, tetapi mereka ni seolah-olahnya seperti buta.
Allah SWT berkata selepas daripada itu, afa anta tahdil umya, adakah kamu ini nak dapat menunjukkan jalan kepada orang-orang yang buta? Maksudnya kalau mereka tu Allah Ta'ala dah tetapkan macam tu, maknanya janganlah kamu sedih lah kalau mereka tu tak melihat, tak nampak, tak boleh, tak nak ditunjuki dengan jalan yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala kata, afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Mereka tu tak melihat, tak la yubsirun, mereka tak melihat pun. Mereka nampak tapi mereka tak melihat. Itu maknanya kan. Kadang-kadang maknanya dah, yalah, manusia ni kan, dia tengok tapi sebenarnya dia tak nampak apa yang kita nak kata, apa yang Nabi nak kata tu dia tak nampak. Jadi itulah Allah SWT kata, jadi oleh kerana tu wahai Muhammad, wahai da'i, wahai pendakwah, wahai orang yang menceritakan Islam kepada manusia, kalaulah manusia ni tak nampak-nampak, kita dah berusaha habis-habisan, tiba-tiba mereka tak nampak juga apa yang kita nak cerita tu, maka janganlah sedih. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi, afa anta tahdil umya, adakah kamu ni dapat memberi, nak tunjuk jalan kepada orang buta? Memang orang buta tak boleh, mereka ni memang walau kanu la yubsirun, mereka ni memang tak nampak. Seterusnya Allah Taala kata, innallah, habis tu adakah Allah Taala ni zalim? Kalaulah Allah Taala ni tidak, Allah Taala kata innallah la yazlimun nas, Allah Taala tak menzalimi manusia. Kalau Allah Taala ni menzalimi manusia, Allah Ta'ala tak kirimkan Nabi-Nabi ni. Allah Ta'ala biarkan macam tu saja, manusia tu pandai-pandailah cari agama sendiri, cari yang benar sendiri kan. Tapi Allah SWT tak buat macam tu kepada manusia. Allah Ta'ala kirimkan Rasul, dan Rasul ini pula berkata-kata, duduk tinggal bersama-sama dengan mereka lama, dan Rasul-Rasul ni cukup syarat dah kan, bukannya orang yang pembohong, bukannya orang-orang yang terbaik daripada masyarakat tersebut. Lalu diambil oleh Allah SWT, lalu diberikan wahyu, lalu mereka ni bekerja untuk menyampaikan agama ni kepada manusia. Tapi manusia tu enggan juga. Jadi apakah mereka tak nampak, apakah mereka tak dengar? Jadi Allah Ta'ala kata, sebab itulah Allah Ta'ala tak zalim, bukan saja-saja nak hukum mereka, suka-suka hati nak hukum mereka, tak. Allah Ta'ala dah buat semua, dah berikan Rasul-Rasul supaya mereka ni tengok dan nampak. Jadi innallaha la yazlimun nasa syai'a, Allah Ta'ala tak langsung, sedikit pun tidak menzalimi manusia, walakinnan nas anfusahum yazlimun, tapi manusia itulah yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Anfusahum yazlimun, mereka itu untuk diri mereka sendiri menzalimi, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi sebab itulah maknanya jangan marah pada Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah kita ni tak mahu. Apabila orang dah tunjuk kepada kita, ni pengajaran untuk kita, kalau malah orang dah tunjuk pada kita, kita dah nampak jalan, tiba-tiba kita nak marah lagi, tak nampak lagi kan, tak mahu ikut, orang dah tunjuk kebaikan tapi kita, jadi itu kesalahan kita. Jadi sebab itulah kan, tengok sebab tu orang usaha yang dibuatkan sekarang ni kan, dalam media sosialnya, dalam apa, dengan iklan sana iklan sini kan, tapi kita tetap juga nak kepada iklan-iklan yang kita mencari kadang-kadang perkara-perkara yang buruk kan, perkara yang baik susah kita nak cari kan, dah ada depan mata pun kadang-kadang kita tak nak ikut kan, ceramah ada depan ni, kelas di sini, tapi kita tak nak ikut juga kan. Itu jadi kalau macam tu kita nak marah pada siapa? Itulah Allah SWT kata anfusahum yazlimun, mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Wa yauma yahsyuruhum, Allah Ta'ala pun sebut lepas daripada itu hari mahsyar, nanti pada hari mahsyar nanti, wa yauma yahsyuruhum, Allah Ta'ala akan kumpulkan mereka. Yahsyuru maknanya mengumpulkan, makna tempat tu dipanggil mahsyar, iaitu tempat perkumpulan, dia kumpulkan. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar, Allah Ta'ala kata pada hari itu, pada hari mahsyar tu, ka'allam yalbathu, seolah-olah mereka itu tidak berada di situ illa sa'atan, melainkan satu saat saja, seolah-olah macam 1 jam saja. Satu apa, tapi satu ketika. Sa'ah ni dia boleh jadi makna 1 jam, boleh satu ketika, sebab zaman dulu mana ada masa-masa ni kan. Jadi kita kata sa'atan, sekejap saja. Jadi Allah SWT kata, ceritakan orang-orang yang berada di mahsyar ni kan, pada masa tu apabila kan, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bain, Allah Ta'ala kata kumpulkan mereka tu sa'atan, mereka akan rasai bahawa Allah di mana, lam yalbathu bila, iaitu semasa dunia tu. Nak bandingkan padahal masa di mahsyar tu berapa lama manusia akan berada di mahsyar? Setengah ulama kata 50,000 tahun di mahsyar tu, 50,000 tahun. Pada masa tu barulah mereka rasa bahawa hidup di dunia tadi tu atau hidup di kubur tu baru sekejap saja.
Kita hidup 60 tahun, kita hidup 70 tahun, kita hidup 80 tahun. Orang hidup kan, orang ada umur panjang. Tapi 50 tahun, 60 tahun ni kalau nak bandingkan dengan di mahsyar, barulah mereka rasa sangat-sangat sekejap je. Satu detik je, satu detik je. Jadi masa itulah Allah SWT nak bandingkan betapa dahsyatnya hari kiamat ni kan. Bahawa manusia ni barulah pada masa tu merasakan. Sekarang atas dunia ni mereka merasa macam lama sangat kan. Nak buat ni, sanggup tinggalkan akhirat tu. Kerana apa? Kerana nak kejar dunia. Jadi Allah Ta'ala bandingkan. Baru di mahsyar. Tak kira dia atas dalam syurga neraka lagi. Dalam syurga neraka ni abadan abada. Selama-lamanya. Jadi Allah SWT kata, Allah Ta'ala sebut, yata'arafuna bainahum. Mereka masa di mahsyar tu mereka kenal. Mereka boleh jumpa semua kan. Mereka kenal, oh ni orang ni. Tapi ahli tafsir Jalalain kata, dia kata yes, masa mereka tu bangkit dibangkitkan, mereka kenal, oh orang ni. Maknanya semua ada di situ. Kalau orang lama pun maknanya disebutkan oleh ulama-ulama tafsir lagi, maknanya akan berjumpa lah orang yang baik ni akan berjumpa orang mukmin. Oh mereka kenal orang mukmin di zaman Nabi, orang mukmin di zaman Nabi Nuh, orang mukmin di zaman Nabi Sulaiman, semua tu mereka kenal, mereka jumpa. Oh orang mukmin, sebab apa? Nampak pada masa. Tapi orang kafir pun akan nampak pada masa tu. Orang-orang yang bersalah pun akan nampak dengan muka mereka nya, dengan apa. Jadi orang-orang yang mukmin ni bersinar, gembira dan sebagainya kan. Itu keadaan yang berlaku pada masa tu. Jadi ya ta'arafuna bainahum. Tapi tafsir Jalalain kata, dia kata sekejap saja. Lepas daripada tu mereka dah disibukkan dengan keadaan kekecohan, kesukaran, kesakitan, ketakutan pada hari tu. Pada hari mana? Pada hari mahsyar tu. Jadi ya ta'arafuna bainahum. Lepas daripada tu mula-mula mereka ni kenal, lepas tu mereka pun dah terlupa dah. Ingat, masing-masing fikir tentang diri sendiri. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Pada masa tu Allah Ta'ala kata, maka sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustai, orang yang tak percaya biliqa'illah, dengan berjumpa Allah. Mereka rasa mereka tak akan berjumpa dengan Allah pada masa tu, untuk hari tu. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak mendapat petunjuk. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala ni dalam ayat ni Allah Ta'ala ni nak beri nak memujuk hati Nabi ni. Jadi biasalah kan, kadang-kadang Nabi kita, orang biasa ni kan, kita ni kan, kalaulah kita dah cerita Islam, kita rasa geram orang tak nak terima juga rasalah perasaan, ada perasaan dalam hati kita kan. Jadi kalau boleh tu apa berfikir tu, kalau boleh aku nak tengok dia ni kena, aku nak tengok dia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Mereka ni sangat dahsyat buat kerja, buat penyiasaan, buat apa-apa kepada orang Islam ni. Kadang-kadang ada perasaan macam tu di kalangan pendakwah ke orang menyeru kepada Islam kan. Kadang-kadang ada lah perasaan tu, tak boleh nak tutup kan. Jadi turunlah ayat ni. Perasaan itu kadang-kadang berlaku di kalangan orang mukmin. Jadi Allah SWT pun sebutlah kan. Bahkan dia kata sini kan, dia kata dalam tafsir kata, ada juga sedikit perasaan dalam hati orang-orang, hati Nabi tu. Nak tengok juga kadang-kadang tu, nak tengok apa ni, mereka ini dibinasakan. Mereka ni kena azab daripada Allah Ta'ala. Kerana mereka ni jahat sangat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala kata, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Mungkin Allah Ta'ala akan menunjukkan, nuriyannaka, kami akan tunjukkan kepada kamu wahai Muhammad, ba'dal ladzi na'iduhum, setengah daripada apa yang kami janjikan kepada mereka. Iaitu apa? Iaitu kehancuran, azab dan sebagainya kan. Mungkin Allah Ta'ala kata, mungkin kami akan tunjukkan sebahagian, tetapi au natawaffayannaka, ataupun kemungkinan juga kamu akan dimatikan mana kamu tak sempatlah lihat. Jadi kemungkinan kamu akan dapat lihat sebahagiannya, dan kemudian kamu tak akan dapat lihat, tapi Allah Ta'ala akan tunjukkan di hari akhirat nanti. Jadi Allah SWT sebut sini kemungkinan pada masa hidup kamu, au natawaffayannaka, ataupun semasa nanti kamu dah mati, kamu tak dapat lihat lah, tapi kamu akan dapat lihat di mana? Fa ilaina marji'uhum, dan semua selepas itu fa ilaina, kepada Allah lah marji'uhum, kamu semua akan dikembalikan. Summallahu syahidun ala ma yaf'alun, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadi syahid maknanya ada dua makna sini. Syahid boleh jadi makna ialah menjadi saksi. Allah Ta'ala akan memberitahu di hari akhirat nanti apa yang kamu semua buat, manusia-manusia buat kan. Ataupun syahid juga makna sini lah hakim. Makna hakim maknanya akan jadi penentu, penghukum kepada atas perbuatan kamu semasa di atas dunia. Jadi Allah SWT sebut sini, jadi Allah Ta'ala, summallah, kamu jangan risau,
Allah nanti akan menjadi syahid ala ma yaf'alun, di atas apa yang mereka lakukan. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, walikulli ummatir rasul, setiap umat tu ada rasul. Bukan kamu saja, bukan kamu saya Muhammad kepada kepada Quraisy ni, tapi setiap umat dah ada rasul sebelum daripada ni. Itu nak tunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menyayangi, Allah Ta'ala ni nak memberitahu, Allah Ta'ala tak biarkan manusia ni terkapar-kapar macam tu saja kan. Allah Ta'ala akan utuskan Nabi kan. Kalau dah Nabi dah selepas daripada zaman Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan utuskan pendakwahnya, pencerita, orang akan bercerita. Allah Ta'ala tak akan biarkan, mesti akan ada kan. Jadi sebab itulah kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pilih kita menjadi orang yang begitu kan, orang yang akan menyampaikan agama ni kepada manusia, supaya manusia ni tahu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini walikulli ummatin rasul, bagi setiap umat itu ada rasul. Bagi umat Nabi Muhammad ni ada rasul, iaitu Muhammad. Selepas daripada Nabi Muhammad dah meninggal, kita lah, selepas Nabi Muhammad wafat, kita lah yang akan menjadi ni, orang ni bertanggungjawab kan. Fa iza jaa rasuluhum, Allah Ta'ala kata apabila datangnya rasul mereka ni, bila dah datang rasul mereka kepada ni mana-mana bangsa lah kan, mana-mana kaum-kaum yang terdahulu ke, qudiya bainahum bil qisti, Allah Ta'ala akan hukum mereka dengan adilnya. Jadi adil lah, sebab apa? Dah cerita dah. Rasul ni kerja dia ialah at-tabligh, menyampaikan. Jadi bila dia dah menyampaikan, tiba-tiba mereka ni menolak, maka qudiya bainahum, Allah Ta'ala akan hancurkan mereka tu bil qisti, dengan adil. Adil tak? Adil. Sebab apa? Mereka tak terima. Mereka menyeksa Rasul tu, wahum la yuzlamun, dan mereka tak dizalimi. Sekali lagi kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulangkan, mereka tak dizalimi. Bukan Allah Ta'ala nak hukum mereka. Sebab itulah ulama-ulama menyebutkan setengah tu, iaitu ada satu kelompok dinamakan ahli fitrah. Ahli fitrah ni satu kelompok yang tak sampai wahyu, tak sampai ajaran kepada mereka, maka mereka ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita pada hari ni, kita dah dapat dah, kita ada kemudahan cuma kita tak guna kadang-kadang tu. Dah ada telefon semua, dah ada media sosial semua kan, kita boleh dengar, kita boleh pilih yang baik dengan yang tak baik kan. Tapi kita pilih yang tak baik, tu masalah kita lah sekarang ni kan. Bukan masalah kenapa nak salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa yaquluna, bahkan mereka itu berkata, mereka kata apa? Mereka berkata wa yaquluna mata hadzal wa'du, mereka tanya pula tu, bila ni janji azab daripada Allah ni, bila? Mereka tanya in kuntum sadiqin, kalau kamu ni benar, mereka kata. Tengok kan, mereka cabar kepada nabi-nabi tu, kepada rasul-rasul tu. Bila mana kalau kamu betul sangat, mana dia tu dah cakap mereka kan. Kul, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ajar kepada Nabi ni, berkata apa? Kul la amliku li nafsi darran wala naf'a, aku sendiri pun tak boleh nak mendatangkan kebaikan, nak menolak kejahatan, nak menolak kemudaratan. Tengok kan, maknanya Nabi Muhammad pun sakit, Nabi Muhammad pun terkena, kalau mereka kenakan apa-apa, nak seksa Nabi pun boleh kan. Tengok berlaku kepada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi mana-mana, macam-macam mereka buat, mereka tuduh pun boleh. Tak adalah mulut mereka ni jadi keras ke kalau mereka ni nak tuduh Nabi. Mereka kata Nabi ni sihir lah, penyair lah, macam-macam kan. Tapi mereka boleh kan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tak boleh, la amliku li nafsi darran wala naf'a, aku sendiri pun tak boleh ni, kalau aku sakit aku akan sakit kan. Sama seperti manusia lain. Jadi illa masya Allah, kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya aku tak mampu untuk tolak, kecuali kalau Allah tak izin. Kalau Allah tak izin, tak boleh buat. Jadi bagaimana aku nak bawakan penyeksaan kepada kamu? Kamu minta sangat kan, mana seksa. Aku sendiri pun aku tak boleh paksa Allah, aku tak boleh. Semua tu kehendak, bukan serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Likulli ummatin ajal, tapi ingat, likulli ummatin ajal, setiap umat itu akan ada masanya. Bukanlah maknanya mati, tapi ada masanya. Ada masa kena seksa, ada masa ni ketetapan Allah SWT akan berlaku. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu akan ada tempoh masanya. Iza jaa ajaluhum, apabila telah datang ketetapan daripada Allah, tiba masanya, apabila masanya, masa seksaannya dan sebagainya, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, mereka pasti tak akan boleh lari walaupun satu saat. Tak boleh yastakhir, tak boleh yastaqdim, maknanya tak boleh nak awalkan ataupun nak akhirkan, tak boleh nak lambatkan, tak boleh nak cepatkan, tak boleh. Bila Allah Ta'ala kata dah akan berlaku, pasti akan berlaku.
Seterusnya ayat yang ke-50. Kita tengok ayat yang ke-50. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara maza yasta'jilu minhul mujrimun." Katakan wahai Muhammad. Katakan, ara'aytum, wahai orang-orang yang menentang Islam semua kan, tolong beritahu sikit, kalaulah datangnya azab ni, datanglah ketetapan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nak azabkan kamu, kehancuran kamu ni, Allah Ta'ala nak kirimkan, nak hantar kehancuran kamu ni, sama ada malam ke ataupun siang ke, makna any time, maknanya bayatan tu maksud malam, naharan makna siang, mana pada waktu malam, ada dua saja kan, malam dan juga siang. Kalau Allah Ta'ala nak tetapkan ia berlaku, apa yang ma yasta'jilu bihi, apa yang kamu nak sangat tu, kamu kata mana, kalaulah perkara ni Allah Ta'ala bawa datang, sama ada waktu malam atau waktu siang, al-mujrimun, asumma, tu Allah SWT tanya, asumma, pada ketika itu baru kamu nak percaya? Asumma, itu maksud asumma itu, pada masa tu baru kamu nak percaya. Maknanya kalaulah kalau ia datang, tolong beritahu kepada mereka ni, wahai Muhammad, beritahu kepada orang-orang yang tak nak beriman ni, kalaulah Allah Ta'ala datangkan apa yang kamu nak sangat tu, malam ke siang ke, jadi asumma, adakah pada masa tu kamu barulah nak beriman? Soalan situ. Iza ma waqa'a amantum bih, soalan lagi kan, adakah pada ketika itu bila dah berlaku baru kamu nak beriman, baru kamu nak percaya? Ulama-ulama sebut sini, ulama tafsir sebut sini kan, samalah seperti yang berlaku ketika Fir'aun bila kejar Nabi Musa, mereka dia nak bunuh Nabi Musa, dia nak semelih Nabi Musa, dia nak buat apa-apalah, nak hancurkan Bani Israel dan sebagainya. Dia kejar mereka sampai ke laut. Bila dah menyeberangi laut, Bani Israel dah menyeberangi laut semua ke sana, dia ikut di belakang dengan kuda-kudanya, dengan tenteranya, dengan apa semua, masuk ikut belakang. Sampai di tengah laut, Allah Ta'ala rapatkan semua laut tu. Mereka semua lemas kan. Pada masa tu, sebelum daripada mati tu, apa kata Fir'aun? Kata Fir'aun, aku beriman dengan apa yang dipercayai oleh Musa dan Bani Israel. Pada masa tu, Allah Ta'ala sebutkan perkataan yang sama. Kalau kita tengok kan, Allah Ta'ala kata apa? Al-ana, erti al-ana, sekarang, baru sekarang. Macam itulah maknanya kan. Nak kata bahasa apa, marah ke, soal ke, bukan soal tak tahu, tapi al-ana, adakah sekarang? Gitu. Jadi sekarang ni Allah SWT sebut perkataan yang sama. Al-ana, adakah sekarang? Sekarang apa? Sekarang kamu baru nak beriman. Sedangkan waqad kuntum bihi tasta'jilun, dulu kamu nak sangat. Jadi sekarang ni al-an waqad kuntum bihi tasta'jilun, kamu dulu nak cepat sangat. Sekarang bila Allah datang baru kamu nak beriman. Dulu tak nak beriman, dulu main-main dengan Nabi, dulu minta bermain-main, minta dalam keadaan bersenda-senda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah kan, Allah SWT menghiburkan hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang berdakwah kepada Islam ni kan. Jadi kalaulah kita kadang-kadang kan, orang yang berdakwah, mengajak kepada Islam ni, kadang-kadang merasa sempit dada, kadang-kadang tu merasa bilalah katakan Allah Ta'ala ni nak tunjukkan yang betul, bila lagi Allah Ta'ala nak, kalau kan mereka, Allah Ta'ala nak hancurkan ni orang jahat ni kan, mereka menyeksa orang Islam dan sebagainya. Kadang-kadang ada perasaan tu dalam hati kita kan. Jadi Allah SWT pun sebutlah kan, katakan, kita ingat ayat ni, kul ara'aytum in atakalaulah datang kepada mereka ni siang ke malam ke, apa yang mereka nak tu kan, maka dia kata, adakah mereka akan beriman pada masa tu? Yes, of course lah mereka beriman dah bila dah datang tu. Tapi adakah Allah Ta'ala terima dah taubat mereka ke apa ke? Tak dah, Allah Ta'ala takkan terima taubat. Al-ana, jadi kita ingat juga kan, kalau kita ni, kalau ada orang tak percaya benda ni kan tak, jadi Allah Ta'ala ni sebutkan al-ana, adakah sekarang baru kamu nak percaya? Wa qad kuntum bihi tasta'jilun, dulu sibuk sangat nak cepat. Mana. Seterusnya Allah SWT sebutkan ayat 51. Dalam ayat 51, ayat 52 insyaAllah, summa qila lillazina zalamu zuku azabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, zuku, rasailah kamu azabal khuldi, azab yang kekal. Hal tujzauna, tidakkah kamu itu dibalasi
illa bima kuntum taksibun, melainkan dengan apa yang kamu usahakan. Artinya apa yang kamu kena ni pada hari ni adalah sebenarnya bukannya Allah Subhanahu Wa Taala nak zalimi kamu, tapi semua benda tu adalah kerana bima kuntum taksibun. Semua tu dengan apa yang kamu usahakan, apa yang kamu buat, apa yang kamu sendiri buat. Jadi kamu menerima sekarang akibat dia. Kamu nak minta sangat, kamu bermain sangat dengan Nabi. Sekarang dah Allah Ta'ala bawa kan. Jadi rasailah. Dikatakan lagi tu, bukan dikenakan azab saja, tapi ulama kata bila disebut kata-kata ni zuku tu maknanya bila disebutkan dengan kata-kata itu sebenarnya adalah satu penyiksaan tambahan lagi. Kalau dah seksaan tu satu seksaan dah, tapi bila dikatakan lagi rasa, itu sebenarnya menyakitkan orang yang kena seksa tu. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ayat 53, Kul, dia kata minta maaf lambat sikit okey, wayastambi'unak, yang kita sampai di sini sekarang. Yastambi'unak ni artinya ialah yastakhbirunak, artinya iaitu mereka ni meminta daripada Nabi. Yastabi'unak, kamu ni ialah kamu ni artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada orang-orang yang membawa Islam lah, mengajar Islam, menceritakan Islam kepada manusia. Mereka ni orang-orang yang mendengar dakwah ni kan, mereka ni akan yastambi'unak, iaitu meminta daripada, bertanya kepada Nabi, meminta khabar daripada Nabi. Bertanyalah, kita katakan dalam bahasa Melayu kita kan, yastambi'unak. Apa dia soalan dia? Soalan mereka adalah ahakkum hu, mereka berkata betul ke? Itulah katakan, maknanya kata betul ke? Ahakkum hu, apa dia yang betul tu? Iaitu penyiksaannya, syurganya, nerakanya, kebangkitannya. Betul ke Muhammad ni? Ahakun hu, dia kata betul ke, benar ke? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW berkata, kul, katakan, beritahu kepada mereka wahai Muhammad. Itu maknanya na'am, maknanya itu artinya benar, bukan makna ahakun, ya, maknanya apa? Benda yang aku cakap ni adalah betul. Kul wa rabbi, dan demi Tuhanku, maknanya dengan sumpah tu, siap Allah Ta'ala suruh kita bersumpah, benda tu sangat-sangat benar, sangat-sangat benar. Wa rabbi innahu lahaqqun, sesungguhnya apa yang aku cakap tu adalah sangat-sangat benar. Lahaqqun, tengok adalah lagi tu kan, innahu lahaqqun, dan apabila ianya berlaku, jaga, wa ma antum bimu'jizin, apabila azab tu berlaku, wa ma antum bimu'jizin, kamu tak akan dapat untuk melawannya, kamu tak akan dapat mengalahkannya, kamu tak akan dapat menolaknya, kamu tak akan dapat mengenepikannya. Dia akan, bila berlaku, dia akan berlaku. Kamu tak akan boleh buat apa pun. Kamu bawalah dengan ciptaan kamu, sains apa benda, kamu tak boleh. Bila Allah Ta'ala dah tengok, kita tengok sekarang kan, Allah Subhanahu Ta'ala menunjuk kita sedikit saja kan, dengan virus corona, kita katakan kan, virus coronavirus baru kecil saja kan, kita pun tak nampak dia kan, dah melata, dah tersebarnya. Kita manusia, betapa susahnya manusia nak carikan dia punya vaksin kan, itu pun tak berapa berjaya lagi kan. Bagaimana kalau Allah SWT bawa dengan kuman yang varian yang lebih dahsyat lagi kan? Sekarang ni baru varian berapa varian baru kan, dah manusia dah makin takut kan, dan tak mampu nak hadapi ini, tak hadapi 100%, tak dapat 100%. Jadi sekarang betapa susah. Kalau apa kata kalau Allah Ta'ala kirimkan yang lebih dahsyat lagi, jadi itulah lemahnya manusia. Mu'jizin, Allah Ta'ala kata wa ma antum bimu'jizin, kamu tak akan dapat mengalahkan, menolak apa ni, tak mampu kamu ni untuk jadi itulah, jadi setakat itulah saja insya-Allah pengajaran yang kita dapat ambil, insya-Allah sedikit-sedikit tadabbur kita daripada muka surat 214. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.